Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya kasihi Al-Fadil Imam, seluruh pegawai tadbir Masjid Al-Irfan, yang saya sayangi sekalian jamaah yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi asbab majlis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah angkat segala bala yang akan diturunkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat, majlis yang kita buat pada malam ini menjadi satu kafarah kepada majlis-majlis yang tidak diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mereka sebahagiannya memanjatkan doa kepada Allah supaya Allah menahan bala ini daripada turun. Seperti mana sebagian ulama mereka bermunajat, ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Inilah golongan-golongan ulama-ulama yang mereka ini sentiasa memikirkan tentang ummah, seperti mana sifatnya Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Rasul ini hidupnya sentiasa memikirkan akan umatnya, sehingga satu saat Sayyidina Jibril alaihissalam bertemu dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jibril berkata kepada Sayyidina Rasulina Muhammad, ya Habibi, Habib Allah, hari ini, kata Sayyidina Jibril, Allah telah menyalakan sekuat-kuatkan api neraka Allah. Lalu Sayyidina Rasul bertanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, untuk apa Allah menyalakan sekuat-kuatnya api nerakanya? Untuk siapakah? Lalu Jibril berkata kepada Sayyidina Rasul, neraka yang pertama untuk sekian golongan, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Diberitahu oleh Sayyidina Jibril ini golongan-golongannya yang akan berada di dalam neraka Allah. Apabila sampai kepada tingkat yang ketujuh, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, tingkat yang ketujuh ni untuk siapa wahai Jibril? Sayyidina Jibril diam yang agak lama.
Rasulullah bertanya lagi kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, ya Jibril, tingkat yang ketujuh ini untuk siapa ya Jibril? Jibril diam lagi. Rasulullah terus bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, ya Jibril, tolonglah bagi tahu aku, tingkat yang ketujuh ini untuk siapa ya Jibril? Lalu Jibril berkata kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingkat yang ketujuh ini adalah untuk umatmu ya Rasulullah. Apa yang berlaku kepada Sayyidina Rasul? Menitis air mata Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga basah janggutnya. Lalu setengah riwayat mengatakan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis sehingga 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam Sayyidina Rasul sujud kepada Allah, memohon supaya Allah ringankan akan azab umatnya. Sehingga sahabat-sahabat bertanya, apakah ada di antara kamu yang melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka kata tidak. Kami tak tengok Nabi pun beberapa hari ini. Lalu mereka pun pergi ke rumah Rasulullah, bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud selama 3 hari 3 malam, melainkan untuk salat sahaja Rasulullah bangun. Dan Rasulullah menangis teresak-esak. Pada ketika itu, kata Sayyidina Aisyah, dan aku tidak tahu apakah punca sebenarnya. Bila kita melihat keadaan ini, tuan-tuan, bahawa sifat Sayyidina Rasul ini sangat sayang kepada kita, walhal dia tak pernah mengenali kita pun. Dia tak pernah kenal kita pun. Tetapi kasihnya kepada umat ini sehinggakan Sayyidina Rasul telah wafat 1400 tahun yang dulu. Kita masih lagi menyebut-nyebut namanya. Kita masih lagi rindu hendak bertemu dengannya. Ketika kita ditawarkan untuk menuju ke Madinatul Munawwarah, hati kita gelonjak bergembira, tuan-tuan. Seronok sangat. Bila kita tanya kenapa kita seronok, aku ingin bertemu dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gembira kerana aku hendak bertemu dengan Rasulku. Aku gembira sangat kerana aku ingin bertemu dengan kekasihku dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang akan rasa begitu. Saya dan tuan-tuan juga akan merasakan sedemikian. Lagi-lagi apabila kenderaan bas kita semakin hampir dengan kota Madinatul Munawwarah, semakin hampir kepada kota Madinatul Munawwarah, ketika kita mula terlihat bangunan-bangunan Madinah, perasaan kita semakin sayu dan semakin sayu. Kerana apa, tuan-tuan, semakin sayu? Kerana sekuat mana akan kasih kita kepada Sayyidina Rasul, sekuat itulah kesayuan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal ini terus pindah daripada bumi Madinah. Sayyidina Bilal bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabatku, aku ingin minta izin kepada engkau. Aku ingin berpindah daripada bumi Madinah, kata Bilal bin Rabah. Abu Bakar kata, kenapa kamu nak pindah?
Kenapa kamu nak pindah wahai Bilal? Kata Bilal bin Rabah, wahai Abu Bakar, setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dah tak sanggup untuk berada di bumi Madinah. Setiap kali katanya aku melihat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati aku sedih. Semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada aku dahulu yang memanggil dan mengejutkan Sayyidina Rasul, atau Sayyidina Rasul akan mengejutkan aku. Tapi kini tidak ada orang yang akan mengejutkan aku, kata Sayyidina Bilal. Lalu aku tak sanggup untuk berada di bumi Madinah. Wahai Abu Bakar, izinkanlah aku untuk keluar daripada bumi Madinah. Lalu Sayyidina Abu Bakar izinkan, tuan-tuan. Maka Sayyidina Bilal ini bertahun tidak datang ke bumi Madinah. Bertahun, tuan-tuan. Bukan sebulan dua, bertahun. Satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Sayyidina Bilal di dalam mimpi Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Bilal? Wahai Bilal, engkau dah lupa aku ke? Rasulullah bercakap kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, engkau dah lupakan aku ke? Wahai Bilal, engkau dah lupakan aku ke? Kerana sekian lama engkau tidak datang ke bumi Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah? Bangun ia daripada tidurnya, tuan-tuan. Terus dia bangun daripada tidurnya. Lalu dia berkata kepada isterinya, wahai isteriku, siapkanlah seekor kuda yang paling pantas. Isterinya heran. Kenapa ya Rasul? Kenapa wahai Bilal? Lalu dia bercerita kepada isterinya, Rasulullah menegur akan daku. Apakah engkau telah lupa akan daku wahai Bilal? Kata Bilal bin Rabah, aku tidak sekali-kali pernah melupai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergegas Sayyidina Bilal, tuan-tuan, naik seekor kuda yang pantas. Daripada rumahnya menuju ke kota Madinatul Munawwarah, air matanya tidak pernah berhenti menitis, tuan-tuan. Terus menangis dan menangis. Sehinggalah tatkala Bilal bin Rabah ini melihat bangunan-bangunan di bumi Madinatul Munawwarah, menjerit Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal menjerit, ya Rasulullah. Menjerit Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal menjerit lalu masuk dan menjejaki kaki di bumi Madinatul Munawwarah. Tempat yang pertama sekali dituju adalah maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba Bilal bin Rabah, tuan-tuan, di maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal menangis teresak-esak seperti mana seorang budak kecil, tuan-tuan, yang kehilangan ibu. Menangis dan terus menangis. Pada ketika itu hampir subuh, datang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, kenapa engkau nangis? Kenapa engkau nangis wahai Bilal bin Rabah? Kenapa engkau nangis wahai Bilal bin Rabah? Tidak lama kemudian datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang bertanya hal yang sama kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Lalu Sayyidina Bilal
bercerita kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu tuan-tuan, 3 orang sahabat ini berpelukan, menangis di hadapan kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cubalah kita bayangkan bagaimana bunyi tangisan 3 orang sahabat yang pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpelukan di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sampai waktu siang, ada setengah riwayat mengatakan waktu asar, cucu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, pegang akan tangan Sayyidina Bilal bin Rabah. Ada yang mengatakan Zuhur. Sayyidina Hasan pegang tangan Sayyidina Bilal bin Rabah. Wahai pakcikku Bilal, boleh tak engkau azan? Kami dah rindu sangat akan suara azanmu, wahai Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Hasan tuan-tuan cucu Rasulullah. Sayyidina Bilal kata, minta maaflah wahai Sayyidina Hasan, ketika aku melaungkan azan, aku merasakan bahawa Rasulullah masih hidup. Kata Sayyidina Bilal bin Rabah, aku tak mampu untuk melaungkan azan wahai Sayyidina Hasan. Apa kata Sayyidina Hasan? Tolonglah pakcikku Sayyidina Bilal, tolonglah azanlah. Apa kata Sayyidina Bilal bin Rabah? Demi cucu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan aku ikut perintah ini. Aku mengikuti perintahmu wahai Sayyidina Hasan, kerana aku mengikut akan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Bilal naik di mimbar Masjidun Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Bilal mengucapkan azan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh penduduk Madinah keluar daripada pintu-pintu rumah mereka. Mereka kata apa tuan-tuan ketika mendengar suara azan Sayyidina Bilal? Rasulullah telah dihidupkan kembali. Rasulullah telah hidup. Rasulullah telah dihidupkan kembali. Semua mengatakan sedemikian. Bumi Madinah meraung, seluruh penduduk Madinah yang mendengar azan Sayyidina Bilal bin Rabah menangis bersama-sama. Rasulullah hidup, Rasulullah hidup, Rasulullah hidup. Ketika Sayyidina Bilal sampai kepada kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal rebah dan jatuh pingsan. Lalu azan itu disambung oleh sahabat yang lain. Kata Bilal setelah ia sedar daripada pingsan, apa kata Bilal bin Rabah? Aku tidak mampu untuk mengucapkan kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kerana aku merasakan Rasulullah berada di sisiku, kata Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, bulan Maulidir Rasul ini berlalu tahun demi tahun. Tetapi apa yang kita dapat daripada lalunya bulan Maulid ini? Zaman mula berakhir sedikit demi sedikit. Kita juga berada di hujung-hujung umur. Besok pada ketika kita di Yaumul Mahsyar, di Yaumul Mahsyar kita akan cari Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan cari Sayyidina Rasul.
Bagaimana Rasulullah ingin mengenal kita, tuan-tuan? Maka ulama' menyatakan, daripada nur salawat yang kita baca semasa kita hidup, sebanyak mana kita berselawat kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebanyak itu terangnya cahaya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada kita. Rasulullah di yaumul akhirah, di yaumul mahsyar, Rasulullah mencari ummati, ummati, aina ummati, aina ummati, aina ummati, di mana umatku? Maka sebahagian ulama' menyatakan carinya Nabi itu seperti mana seorang ibu mencari anaknya yang hilang. Begitulah keadaannya Rasulullah, kesungguhan mencari umatnya di yaumul mahsyar. Aina ummati, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Lalu umat yang terang cahayanya, maka Rasulullah, itulah umatku. Lalu dia datang kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan, besarnya dan untungnya kita menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh hukama, ada golongan yang dihinakan oleh Allah. Golongan yang dihinakan oleh Allah, kata hukama, mereka yang diberikan ilmu tetapi dicabut daripadanya akan sifat khasyah ataupun takwa. Semakin ia mengaji, maka ilmunya itu tidak boleh membuahkan rasa takut dia kepada Allah. Semakin dia menuntut ilmu, tetapi ilmu dia tidak boleh menjadikan buah untuk dia takut kepada Allah. Ilmunya banyak, tetapi tidak mana seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka yang takut pada sisi Allah, bahawasanya yang takut pada sisi Allah adalah di kalangan ahli ilmi. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala disebutkan kepada kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, tanda ilmu yang manfaat itu, ilmu itu dapat mengenal Allah. Dengan ilmu itu dapat membuahkan rasa takut kepada Allah. Apa yang kita nak takutkan, tuan-tuan? Salafus salih, mereka takut bahawasanya amal yang mereka buat ini ditolak oleh Allah. Mereka semayang, tapi semayangnya ditolak oleh Allah. Puasa, tapi puasanya ditolak oleh Allah. Zakatnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Sebab apa yang Allah sebut dalam Al-Quran kita tak dapat. Allah sebut orang semayang makin jadi baik. Orang semayang makin jadi baik. Orang puasa semakin takutkan Allah. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pada fiqahnya sah, tuan-tuan. Cukup syarat, tidak buat perkara yang membatalkan salat. Syarat sahnya, syarat wajibnya, cukup semuanya. Tetapi apakah sah pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita terlupa tentang satu hadis yang mana selesai seseorang itu mengerjakan salat, lalu malaikat hafazah datang mengambil salat itu. Hadis ini orang selalu lupa, tuan-tuan. Jika mana salat itu diterima oleh Allah, alhamdulillah.
Jika mana salat itu tidak diterima oleh Allah, lalu dipulangkan kembali kepada yang empunya salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sehelai kain buruk yang dibaling ke muka empunyanya. Begitulah. Tetapi kita tidak merasakan ketakutan itu. Salafus salah mereka takut bahawasanya besok apabila mereka ini bertemu dengan Allah saat sakaratul maut, mereka tidak dapat menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Walhal apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau kita lihat tuan-tuan, sepanjang kita berhadap dengan orang yang sedang nazar, berapa ramai yang jelas pada telinga kita yang mengucap la ilaha illallah. Yang jelas pada telinga kita yang dapat mengucap la ilaha illallah itu, kita rasa macam tak ada. Kita rasa macam tak pernah jumpa. Ataupun sekurang-kurangnya Allah, dia mati, tuan-tuan. Inilah ketakutan salafus salah. Besok kalau aku sedang sakaratul maut, Allah kurniakan kepada aku tidak dapat mengucap kalimah syahadah, kalimah sekurang-kurangnya asma'ul a'zam Allah, lalu aku bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketakutan-ketakutan mereka. Tetapi apabila ilmu yang kita tuntut semakin hari semakin banyak, tetapi tidak dikurniakan kepada kita ketakutan, kita buat jahat sehingga hari ini kita tak merasa takut pun. Kita buka aib orang, kita tak rasa takut pun. Kita bergaduh sesama sendiri, kita tak rasa takut pun. Dan sehingga hari ini, tuan, kita tak pernah lihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tak ada takut dan resah pun. Kita tak pernah tengok wajah Rasulullah, kita tak resah dan kita tak takut pun. Walhal apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pernah bertemu dengan aku semasa hidupku atau selepas matiku, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib syafaatku di yaumul mahsyar. Besok Nabi akan syafaat kita. Sepanjang hidup kita tidak pernah kita melihat akan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita mengaji tentang rupa Nabi. Mata Nabi macam mana, telinga Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, mulut Nabi macam mana, warna kulit Nabi macam mana. Tetapi Rasulullah tidak mahu hadir di dalam ru'yah kita. Rasulullah tak mahu datang menemui kita seperti mana Rasulullah datang menemui Sayyidina Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, Rasulullah sayang dengan Sayyidina Bilal. Lalu lama Sayyidina Bilal tidak datang menziarahi Sayyidina Rasulina Muhammad, Rasulullah datang. Tuan-tuan, dalam hidup kita berapa kali Rasulullah datang bertemu dengan kita? Jika tidak ada, siapakah aku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapakah aku pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sayang sahabat-sahabat, ulama-ulama, Imam Asy-Syafi'i, A'immatul Arba', sekalian awliya illah, mereka semua bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah tak nak datang jumpa aku?
Kenapa aku tak pernah mimpi langsung jumpa Nabi SAW? Umur aku dah 60 tahun. Umur aku dah 70 tahun. Kenapa sampai sekarang Rasulullah tak nak jumpa aku? Apakah Rasulullah tak suka aku? Apakah ada amalan yang aku sedang buat yang Rasulullah benci aku? Adakah aku ni sedang memutuskan silaturahim di antara kaum kerabatku? Apakah aku sedang bergaduh sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah tak nak pandang aku? Apakah disebabkan aku hasad sesama adik-beradikku? Disebabkan harta pusaka yang ditinggalkan oleh ayah dan ibuku sehingga Rasulullah tidak mahu melihat wajahku? Apakah disebabkan aku ini suka membuka aib orang lain sehingga Rasulullah benci dengan perangaiku, sehingga Rasulullah tidak mahu melihat akan rupa parahku? Walaupun aku ini di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah ketakutan demi ketakutan seorang insan, seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Sayyidina Rasul ini lebih daripada seorang ibu kasihnya. Tuan-tuan, jika ibu kita dan kita balik di rumah ibu kita, lalu ibu kita tidak mahu memandang wajah kita, dan apakah perasaan kita, tuan-tuan? Seorang ibu, kita balik ke kampung. Anak-anak yang dulu tidak boleh balik ke kampung, sekarang diberikan kelonggaran untuk balik kampung. Sampai di rumah, sampai di kampung, mereka bagi salam, Assalamualaikum mak. Tetapi mak dia tak mau menjawab salam anaknya yang dari jauh balik. Maknya tak pandang langsung mukanya, tuan-tuan. Kita seorang anak, kita akan kecil hati, kita kata, kenapa mak buat aku macam ni? Kenapa mak tak nak tengok muka aku? Kenapa mak tak nak jawab salam aku? Mak, aku salah apa mak? Mak, aku dah buat silap apa mak? Mak, aku dah buat apa yang mak tak suka mak? Tuan-tuan, pernah tak kita bercakap begitu kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita duduk depan makam Nabi dulu, pernah tak kita cakap macam tu dengan Nabi? Ya Rasulullah, aku dah datang jumpa engkau 7 kali. 7 kali ya Rasulullah, aku dah datang depan makam kau ni. Aku tak pernah jumpa engkau ya Rasulullah. Apa salah aku? Apa silap aku? Kenapa engkau tak nak jumpa aku? Aku dah buat salah apa ya Rasulullah sehingga kau tak nak tengok aku langsung? Ya Rasulullah, kalau dalam dunia ni kau tak nak jumpa aku, macam mana aku boleh jumpa kau besok di padang mahsyar? Ini ketakutan ulama-ulama. Ini kerisauan mereka. Kerana Sayyidina Rasulullah penyelamat kita, tuan-tuan. Amal saleh kita tak banyak pun. Kita rasa banyak, sebenarnya tak banyak. Sampai hari ini kita masih lagi buka aib orang lain. Walhan Nabi dah sebut, orang yang mengumpat, seluruh amal baiknya diberikan kepada orang yang diumpat, dan jahat orang tu kita akan dapat. Kalau dalam bulan lepas kita telah buka aib orang lain, kita cerita salah orang lain, bermula daripada bulan lepas amal saleh kita kosong, tuan-tuan. Habis amal kita. Tetapi kita masih kira lagi amal saleh kita tahun lepas, 5 tahun lepas. Walhal kita terlupa
amal saleh kita, kita telah berikan kepada orang yang telah kita buka aibnya. Ini apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan larangan yang telah dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita masih rasa kita hebat, kita masih rasa kita bagus. Orang yang Allah hinakan, apa katanya hukama, Allah bagi kekuatan badan, kesihatan badan, tetapi badan itu tak mampu untuk berbuat ibadah pada Allah. Tuan-tuan, umur kita dah 50 lebih, sampai sekarang kita masih tak boleh nak bangun malam. Sampai sekarang. Walhal tiap-tiap minggu imam ingatkan kita. Tiap-tiap minggu imam ingatkan kita. Mana imam ingatkan kita, tuan-tuan? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Imam setiap minggu ingatkan kita, orang beriman, mereka ini merenggangkan tubuh badan mereka anil madaji', daripada tempat tidur mereka. Mereka buat apa? Yad'una rabbahum, mereka munajat dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dulu masa aku muda aku silap, ya Allah. Aku buang umur aku dengan cari duit, sampai semayang sunat aku tak boleh buat, ya Allah. Ya Allah, waktu umur aku masih ada sisa-sisa baki yang aku tak tahu tinggal berapa hari lagi, ya Allah. Kau bagi aku kekuatan untuk semayang sunat, boleh baca Quran. Dulu zaman muda aku tak dapat pun buka Al-Quran, atau aku tak mampu nak baca Quran, sehingga kan kau halang aku untuk sebut kalimah-kalimah, ya Allah. Ya Allah, sekarang umur aku dah senja dan aku dapat baca Quran ini, ya Allah. Ya Allah, yad'una rabbahum khaufan, dalam keadaan mereka ni, hal keadaan mereka takut. Mereka takut apa, tuan-tuan? Mereka takut baik yang kita dah buat sekarang, waktu sisa-sisa umur ini Allah cabut. Tuan-tuan, ada orang mesej saya beberapa bulan yang lalu, Ustaz, tolong doakan. Doakan apa? Tolong doakan mak saya, boleh Ustaz? Kenapa mak? Dah sebulan dia tak nak semayang, Ustaz. Dia nyanyuk ke? Tak. Dia tak nyanyuk, Ustaz. Dia waras, Ustaz. Dia macam biasa. Tapi saya tak tahu kenapa tiba-tiba dia tak nak semayang, Ustaz. Tolonglah doa, Ustaz. Akhir-akhir umur ni dia tak nak semayang pula, Ustaz. Tuan-tuan, ada tak dalam Quran? Ada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah kau sesatkan kami, ya Allah. Jangan kau gelincirkan hati kami, ya Allah. Ba'da iz hadaitana, selepas kau bagi kami hidayah, dah jadi orang baik macam ni, ya Allah. Tiba-tiba hujung hidup kami kau sesatkan kami balik, ya Allah. Ya Allah. Mereka malam-malam munajat, tuan-tuan.
khaufan wa tama'a. Hal keadaan mereka tamak dengan rahmat Allah. Ya Allah, kalau tak ada rahmat Engkau, aku tak boleh buat apa-apa ya Allah. Bukan sebab aku kuat, aku boleh buat ibadat. Masa muda dulu aku kuat ya Allah, tapi aku tak boleh pergi masjid langsung. Tapi waktu aku dah tak sihat, aku dah tak larat, aku dapat pergi masjid, Engkau benarkan aku datang masjid ya Allah. Rupanya bukan sebab kuat aku boleh buat ibadah, tetapi bila Engkau kehendaki, barulah aku dapat ya Allah. Aku lupa ya Allah. Padahal tiap-tiap semayang aku cakap benda tu, tapi aku tak ingat ya Allah. Aku lupa ya Allah. Aku tak sedar ya Allah. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, akan Dikau kami abdikan diri. Ya Allah, akan Dikau kami minta tolong. Tuan-tuan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ketika bapa saudaranya tengah nazar, Rasulullah sayang dekat bapa saudara dia. Sayang sangat. Sebab apa Rasulullah sayang dekat bapa saudaranya? Sebab bapa saudara Nabi lah yang banyak bantu Nabi, banyak tolong Nabi. Ketika bapa saudaranya sedang nazar, Rasulullah talqin dari jauh. Rasulullah datang dekat. Rasulullah kata, wahai bapa saudaraku, sebutlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bapa saudara Nabi tak, diam. Datang wahyu daripada Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad la tahdi, engkau tak mempunyai hidayah. Man ahbabta, siapa-siapa yang kau sayang. Walakinna Allah, akan tetapi Allah yang memberi hidayah pada siapa-siapa yang Dia nak. Tuan-tuan, kalau Allah tak nak kita, Allah boleh buang kita, tuan-tuan. Tapi kalau Allah nak kita, Allah kutip kita dulu daripada tempat yang jahat. Mungkin sebahagian kita dulu ada yang tak semayang, lalu Allah kutip, sekarang Allah bagi semayang. Dulu mungkin sebahagian kita yang tak pernah tengok masjid pun, Allah pun pilih kita, lalu Allah letakkan kita dalam masjid. Tuan-tuan, sebab itu Allah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita malam kita bangun, tuan-tuan, untuk pengakhiran daripada program kita pada malam ini. Bangunlah kita malam-malam. Kalau kita tak nak sembahyang sunat pun tak apa, tuan-tuan. Kita tak mampu nak sembahyang sunat, tak apa. Kita bangun malam-malam, kita cakap dengan Allah. Sebenarnya, tuan-tuan, Allah sangat merindui akan suara-suara hamba-Nya. Suara-suara hamba-Nya yang bermunajat kepadanya 2/3 malam. Rindu sangat. Allah rindu sangat dengan suara-suara ini. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tak ada siapa, engkau takkan tahu, kata Allah, perkara yang kami sembunyikan, rahsianya. Bangun tengah malam, tuan-tuan. Kita bukan orang kuat, kita bukan ulama yang boleh semayang malam, semayang sunat. Kita tahu kita siapa. Saya tahu saya siapa. Tuan-tuan pun kenal tuan-tuan siapa. Kita lebih kenal diri kita. 2/3 malam kita duduk sekejap, tak salah, tuan-tuan. Kita bercakap dengan Allah, ya Allah, terima kasih
Sebab dulu aku banyak tinggal semayang, ya Allah, tapi Engkau tak pernah marah aku pun. Engkau bagi aku selamat, Engkau bagi aku sihat lagi, Engkau bagi aku makan, ya Allah, sampai sekarang. Dan sekarang aku dapat melakukan semayang, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau cabutlah ibadat dan kebaikan ini, ya Allah. Ya Allah, dulu aku tak dapat pergi masjid macam sekarang. Sekarang aku dapat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih dengan anugerah ini, ya Allah. Jangan Kau cabut. Sampai saat-saat aku nak balik jumpa Engkau, Kau cabut, ya Allah. Engkau tarik nikmat ini. Janganlah, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Dan teruskanlah kurnia kepada aku nikmat-nikmat ini hingga aku menghembuskan nafas yang terakhir. Minta dengan Allah. Sebab segala kebaikan yang kita buat sebenarnya milik Allah. Kita terlupa tentang satu perkataan, tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ni kita lupa. Kita tahu perkataan tu, tapi kita lupa beramal dengannya. Bukan sekadar jadikan zikir, tapi jadikan isi di dalam hidup kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah, terima kasih tuan-tuan. Kerana yang pertama, masjid memberikan ruang kepada saya untuk bertemu dengan tuan-tuan. Alhamdulillah, saya sebenarnya terasa amat seronok datang ke masjid, tuan-tuan. Bila saya semayang di belakang ustaz kita, tuan imam kita, tuan-tuan, ada satu amalan yang lama saya tak dengar orang baca. Tapi bila selesai daripada salat, tuan imam kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwa wa nahnu lahu muslimun. Kalau tak silap saya lah ustaz, itu yang ustaz baca tadi, syahadah selepas daripada salat. Saya dengar ni tuan-tuan tahun 90 lagi. Tahun 90 amalan ini yang diamal oleh guru kami. Lepas daripada salat habis. Dan ketika saya dengar, saya kata Allah, saya mula teringat guru saya, tuan-tuan. Saya teringatkan syekh-syekh saya. Sebab mereka ini orang yang kuat beramal. Amalan mereka kuat. Antara syekh saya, tuan-tuan, dia khatam Al-Quran sehari sekali. Sehari sekali, tiap hari. Dia hafiz, tuan-tuan, dia hafiz. Sehari sekali dia khatam Quran. Kalau Ramadan tu, Masya Allah, hebat. Mereka ni orang hebat. Ada di antara syekh saya, dia semayang sunat mutlak ni, tuan-tuan, satu hari 50 ke 100 rakaat, sehinggalah dia meninggal. Sewaktu di dalam penjara, tuan-tuan, dia kata aku boleh semayang sehingga 500 ke 1000 rakaat satu hari, tuan-tuan. Dia boleh khatam Quran sehari sekali. Dia boleh semayang sunat waktu di dalam sijin, dia kata dalam penjara, dia boleh semayang sunat 500 ke 1000 rakaat. Ketika dia keluar, dia kata aku merindukan waktu aku di dalam penjara dulu, dia kata. Kerana saya tanya kenapa? Kerana aku di luar, dia kata, aku tak boleh nak semayang sunat 500 rakaat, dia kata. Aku dapat semayang sunat 50 ke 100 rakaat je sehari, dia kata. Kerana aku sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, tuan-tuan, hati-hati mereka yang sentiasa merindukan jannah Allah. Mereka rindu syurga Allah. Mereka rindu untuk duduk sama-sama dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini.
pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ni. Dan akhir kalam, saya minta semua pangkat ayah-ayah saya dalam masjid ini tolong doakan saya. Kenapa saya minta doa, tuan-tuan? Kerana saya tak tahu takdir Allah atas saya. Alhamdulillah, saya kini ada 2 madrasah, tuan-tuan. 2 madrasah, iaitu di Selangor ada 2 madrasah. Dan insya-Allah tuan-tuan tolong doa, dengan takdir Allah saya akan buka lagi 1 madrasah di Pantai Timur. Tuan-tuan tolong doa. Saya nak minta doa tuan-tuan aja. Saya nak doa semua orang. Ya, saya nak doa. Dan doa ini adalah senjata orang mukmin. Doa tuan-tuan makbul, doa saya tak makbul, tuan-tuan. Doa tuan-tuan orang saleh. Saya minta tuan-tuan doa supaya mudah-mudahan doa tuan-tuan ya menjadi asbab. Jika apa yang kita buat hari ini menjadi asbab untuk kita boleh masuk syurga Allah, mohon Allah bantu kita. Kalaulah perkara yang kita buat ni kita dapat layak nak masuk syurga Allah, mudah-mudahan Allah tolong kita. Saya minta doa, tuan-tuan. Saya tak ada minta harta, tuan-tuan. Saya tak minta apa-apa pun. Dan jangan tuan-tuan lepas dengar benda ni pihak masjid nak buat kutipan ke, saya minta maaf dan saya takkan terima. Nanti saya akan kembalikan kepada tabung masjid. Tuan-tuan jangan pula ambil tindakan begini selepas dengar. Dan tuan-tuan tolong doa, insya-Allah dalam minggu ni kita akan bina surau dan seterusnya kita akan bina 2 buah asrama. Tuan-tuan tolong doa saja. Dan keluasan surau itu iaitu 100 kali 80 kalau tak silap saya, keluasannya. InsyaAllah dalam minggu ni kita akan mula untuk proses pembinaan satu ma'had, satu madrasah saya lagi di Pantai Timur. Tuan-tuan tolong doa sama-sama. Tuan-tuan bangun malam, tuan-tuan angkat tangan saja. Ya Allah, semalam ada satu hamba Allah datang masjid kami. Dia cerita dia nak buat surau, dia nak buat asrama. Ya Allah, kau tolonglah dia. Kenapa saya minta doa, tuan-tuan? Sebenarnya kami telah buat madrasah ini daripada tahun 1982. Tuan-tuan sebahagiannya mungkin kenal dengan almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah, yang pada tahun 80-an popular dengan keset ubat hati, adab kepekan, adab berjiran. Itulah almarhum orang tua saya. Dan saya sendiri buka sekolah pada tahun 1998. Jadi tuan-tuan, di sekarang saya ada 2 sekolah. Dan kami buka sekolah, tuan-tuan, daripada tahun 1982. Kami tak minta apa-apa bayaran daripada semua pelajar-pelajar saya. Tak minta langsung. Duit makan, minum, api, air, saya tak minta. Duduk sama-sama dengan saya, makan apa yang ada. Jika kamu nak menjadi hamba Allah, kalau nak jadi orang alim, saya tak boleh pimpin sebab saya orang bodoh. Saya bukan orang pandai. Tapi kalau nak jadi hamba Allah, kamu nak Allah sayang kamu, kamu nak Nabi sayang kamu, jom sama-sama duduk dengan saya. Alhamdulillah, ada yang telah bersama-sama dengan saya hampir 30 tahun. Yang bantu saya telah di kalangan bekas pelajar-pelajar saya yang mengajar. Semuanya mereka di kalangan bekas murid-murid saya yang saya telah hantar mereka mengaji ke luar negara dan mereka balik. Dan tuan-tuan tolong doa. Ada seorang daripada murid saya yang masih berada di South Africa yang akan balik pada bulan 3. Dan bulan lepas dia telefon, insya-Allah, ya, dia kata, insya-Allah saya balik, saya nak bantu ayah di madrasah. Saya kata ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Kalau kamu nak bertugas di luar pun terpulang. Tak, saya nak bantu ayah di madrasah. Alhamdulillah. Tuan-tuan tolong doakan ya. Mudah-mudahan kalau apa yang saya buat ini menjadi asbab untuk saya boleh masuk syurga Allah. Minta Allah jangan cabut apa yang saya sedang buat. Saya nak mati dalam saya
menuntut keredaan Allah. Mudah-mudahan Allah redha saya dan saya mati dalam saya buat kerja ni. Tuan-tuan baik, wallahu a'lam. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, kami semua hamba-hamba-Mu di dalam masjid ini dan tempat ini, Ya Allah. Kami tadahkan dua tangan kami ke hadrah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Kami hamba-Mu yang banyak salah, Ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang banyak dosa, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang banyak lalai kepada Engkau, Ya Allah. Ingatkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang jauh dengan rahmat, dekatkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami mohon kepada Engkau, Ya Allah, sebelum kami tutup mata kami, sebelum Kau cabut nyawa kami, Ya Allah, izinkanlah kami, Ya Allah, kami dapat tengok wajah kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, walaupun permintaan kami ni besar, Ya Allah, tapi kami tak ada daya dan upaya, Ya Allah. Kami mohon dan kami minta, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruskanlah jadikan kami ni hamba yang baik. Ya Allah, jadikan isteri kami isteri yang baik, anak-anak kami anak yang baik. Ya Allah, cucu kami cucu yang baik. Ya Allah, kekalkan kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, Ya Allah, sehinggalah kami menghembuskan nafas kami yang terakhir, Ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau cabut kebaikan ini atas kami, Ya Allah. Ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Kau matikan kami dalam su'ul khatimah, Ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu, Ya Arhamar Rahim, untuk kami tempuh azab kubur-Mu, Ya Allah. Ya Allah, walaupun kami orang jahat, tapi kami minta besok kami mati, Ya Allah. Besarkanlah kubur kami, Ya Allah. Luaskanlah kubur kami, Ya Allah. Ringankanlah akan soalan kubur atas kami, Ya Allah. Terangkanlah kubur kami, Ya Allah. Ya Allah, kasihanilah hamba-hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, angkatkanlah bala dalam tempat kami, negeri kami, negara kami ini, Ya Allah. Ya Allah, selesaikanlah masalah COVID ini, Ya Allah. Jika ia daripada kesalahan kami, Ya Allah, jika daripada dosa kami, Ya Allah, ampunkanlah semuanya, Ya Allah. Ampunkanlah, Ya Allah. Maafkanlah, Ya Allah. Ya Allah, maafkanlah atas kesalahan kami dan dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, setelah Engkau maafkan kami, Engkau angkatkanlah, Ya Allah, segala bala-bala ini, Ya Allah, segala bencana-bencana ini, Ya Allah. Ya Allah, kami tak kuat. Kami tak kuat, Ya Allah. Kami tak kuat, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Kafiyal Bala, ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.